Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk yang hadir untuk kelas pada hari ini, Tahania. So, kita akan mulakan kelas seperti biasa dengan jadual sifir. Cikgu harap semuanya sudah ready, duduk bagus-bagus. Kalau mau buka kamera, boleh buka kamera. Okey, kita mulakan 3 minit daripada sekarang. Cikgu nampak ada Aidil, Fazrul, Fila, Hakimi, Zul, Iqbal, Muzammil, Syakur. Yang pakai nama Nadia ni siapa? Cikgu nak pasti semalam ni. Nick, nama Nick dengan nama Nazmi. toksik. Siapa? Azri. Nazmi. Oh, Azmi. Siapa yang pakai nama Nick Beauty ni? Dengan toxic cost ni? Okey, yang baru masuk, kawan-kawan kau tengah buat jadual sifir. Oh, Nurul Saidatul. Pakai nama Nick Beauty tu. Okey, tengok masa di skrin tu kalau siap. Kalau kau dapat buat di bawah 1 minit tu sangat bagus sudah. Pastikan kau jujur. Kalau kau buat awal tu tak dikira. Okey, 1 minit. Okey, Fazrul pun siap. 30 saat. Okey, cukup. 3 minit. Semua siap? Okey, good. Okey, pakai pen siap buat saya makan dulu. Okey, cuma masa 1 minit untuk semak.
Okay, good. Okay, yang betul semua Tahniah. Ada yang salah lagi? Okay, good. Okay, yang betul semua good. Alright. Okay. Okay, kalau semua betul. Ada lagi yang salah? Okay, kita teruskan. Kita akan sambung kita punya perbincangan mengenai soalan untuk peperiksaan ulang kaji untuk peperiksaan pertengahan tahun. Semalam kita buat sampai soalan 5. Okey, dan hari ini kita akan sambung. Ada lagi baki lebih kurang cikgu sediakan dalam 10 soalan semuanya. Okey, sebelum kita teruskan, uh, sekali lagi cikgu ingatkan, gunakan masa untuk sepanjang minggu ni untuk siapkan kamu punya projek, dan mana-mana yang sudah siap, boleh message cikgu secara personal untuk hantar benda tu. Okay, sebab dia ada penilaian. Okey, so kita sambung. Kemarin kita buat sampai 5 soalan. Kita sambung soalan yang ke-6. Okey, cikgu bagi masa 1 minit 30 saat untuk cuba jawab soalan tu 2.09 darab dengan 5. Dan jawapan bagi dalam bentuk pecahan. Okey, kalau dapat, type jawapan kamu di chat sana. Okey, Villa dapat 10. Yang lain? Fazrul pun 10. Okey. Tata dapat 10. Okey, siapa yang nak dapat? Ada yang nak tahu macam mana darab tu? Okey, ada 2 orang kat tangan. Muzamil dan Villa dah dapat. Oh, yang dapat jawapan pula yang angkat tangan. Yang tak dapat jawapan tak angkat tangan pula. Okey, tengok soalan tu 2.09 darab dengan 5. So, macam mana mau jawab soalan begini? Kalau jawapannya minta dalam pecahan. Seperti biasa, darab dulu. Darab dulu seperti biasa. Okey. Boleh gunakan bentuk lazim ni. Untuk kaedah untuk soalan begini, gunakan bentuk lazim. Jadi 2.09 darab dengan 5.
So 9 darab 5 sama dengan 9 darab 5 sama dengan 45. Ini boleh guna jadual sifir. So 45, 5, 4. 5 darab sifar, sifar. Tambah 4. 5 darab 2 sama dengan 10. So jawapannya 10,45. Cuma soalan tu, dia minta jawapan dalam bentuk pecahan. So, bila dia minta dalam bentuk pecahan, kau kena tukar ni. Cikgu pernah ajar dulu ni. Macam mana mau tukar soalan, jawapan begini dalam bentuk pecahan. Kalau yang nombor bulat, tiada masalah. Terus saja. Nombor bulat, kita terus boleh tulis 10, 10 lah. Jadi ada apa-apa kan. Yang ini ni. Ini 4 adalah rumah per 10. Okey, jadi jawapannya adalah 4 per 10. Tambah dengan 5 adalah rumah per 100. Jadi 5 per 100. Ini ni kalau kau tukar dalam bentuk pecahan, ini jawapannya. Cuma bila kau tukar balik dalam pecahan, dalam perpuluhan, nombornya akan jadi begini. 10 tambah 4 bahagi 10 adalah 0,4. Tambah dengan 5 bahagi 10, dia akan jadi 0,05. So, dia sebenarnya benda yang sama juga. Nah, ini dipanggil dalam perpuluhan. Nah, ini perpuluhan. Nah, ini dalam pecahan. Yang kita asingkan jawapannya. Boleh paham? Boleh? Okey. Nah, ini maksudnya, dia bagi jalan pecahan bermaksud dia asing-asingkan satu kali dia punya jawapan. Nomor bulat dia tidak mengganggu apa-apa. Boleh? Ingatlah ini formula dia. Ini dia berdasarkan kepada formula yang ini. Kalau kau ingat pernah cikgu ajar. Pertukaran antara formula antara perpuluhan dan pecahan. Sifar perpuluhan 1 sama dengan 1 per 10. Sifar perpuluhan sifar 1 sama dengan 1 per 100. Dengan sifar perpuluhan sifar 1 sama dengan 1 per 1000. Ini dia punya kaitan dia sebenarnya. Jadi 4 automatik 4 sama dengan 1 kan. Equal to 1, 0,1. Jadi itu yang di bawahnya per 10. Kalau 5, kira yang ini. 0,01 itu jadi 5 per 100. Rumahnya kau kena tahu. Ini rumah dia adalah per 10. Okey. Ini rumahnya per 10. Ini per 100. Ini rumahnya per 1000. Kenapa dia jadi rumahnya per 10? Sebab 0,1 itu sama dengan 1 per 10. Itu dia panggil rumah dia per 10. 0,01 dia jadi rumahnya per 100 dan 0,01 sama dengan 1 per 1000. Alright? Boleh? Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Oh, sebelum tu siapa yang mau tulis dulu. Saya tukar pergi soalan yang kedua. Bagi masa 1 minit. Sampai salin dulu. Ingatlah soalan-soalan yang kita bincang selama 2 hari ini adalah soalan-soalan berbentuk peperiksaan. Maksudnya bentuk soalan ni akan keluar dalam peperiksaan nanti. Cuma mungkin nombor berlainan. Cuma kaedah dia sama sahaja. Kemungkinan dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Okey. Ada 2 orang dapat. Yang lain okey? Boleh ikut? Sudah? Okay, so kalau sudah kita pergi soalan seterusnya. Kita
Kita pergi soalan yang ke-6. (530% daripada 700). Okey, cuba dulu. Beri masa 1 minit 30 saat untuk kira. 530% daripada 700. Okay, dapat jawapan type di chat sana ataupun boleh buka mic. Okey, Villa dapat 371. Lain? Cuba ah. Okey, 30 saat. Okey, dapat? Okey, siapa yang tak tahu soalan tu angkat tangan, tekan butang raise hand tu kalau tak tahu. Siapa yang tak tahu macam mana mau kira jawapan tu? Okey. Ramai ya. Aidil, Syakur, nak dapat Zamil, Hakimi, Azrul, Bal. Yang ada angkat tangan tu dapat kah? Okey. Alright. Okey, semua tengok soalan. Siapa yang dapat jawapan type saja di chat lah ataupun boleh buka mic kamu. Okey, semua tengok. Di paparan di screen tu saya akan tunjukkan macam mana mau kira. Paling pertama kau kena faham dulu apa maksud soalan tu. So 530% daripada 700. Okey, perkataan daripada bermaksud operasi apa? Perkataan daripada bermaksud operasi darab. Okey. So selepas itu kau kena tukar dulu 530% tu. Okey Zul, cikgu faham. Okey, 530% tu tukar dulu dia dalam bentuk pecahan. Seolah tidak boleh darab macam tu terus. So 530% ni sama maksudnya dengan 530 per 100. Itu maksudnya. Okey. Selepas tu barulah kau boleh darab dengan 700. So darab seperti biasa. Sebenarnya benda ni sangat mudah bila kau buat dalam kaedah pemansuhan. Darab dengan 700. So dapat. Kau tinggal buat apa? Tinggal kau buang dia punya kosong. Boleh buang. Kosong di sini yang boleh buang. Ada dua cara buang kosong. Sama ada kau mau buang kosong di atas sini. Atas ni dengan sini. Satu. Okey. Sudah habis. Mesti berkawan lah. Bila kita buang dia punya kosong ni. Dia mesti ada dia punya partner dia. Yang boleh atas bawah. Bawah dengan keadaan bersilang saja. Okey. Yang ini boleh buang dengan ini satu. So jawapannya tinggal 530 bahagi dengan 530 darab dengan 70. Ataupun boleh juga kau buat soalan yang sama. Kau boleh buang kosong dengan cara berbeza.
Kau boleh buang 2 kosong di bawah ni. Terus buang 2. Di sini pun terus buang 2. Kau terus boleh buang 2 di sini. Ini dengan ini. Oke. So, ini akan jadi mana? Ini dia akan jadi yang di atas ni. Dia akan jadi 53 darab dengan 70. Yang ini jadi 53 darab dengan 70. Yang ini jadi terus 530 darab dengan 7. Sama saja tu. Dua-dua jawapannya nanti akan memberi jawapan yang sama. Faham? Itu kaedah dia untuk kita kecilkan nombor tu. Boleh juga kau terus darab 530, darab dulu 700, dapat jawapan baru bahagi 100. Tapi nombor jadi besar lah. Tak boleh buang semua kosong ah. Kau tak boleh buat. Ada murid dia bila buat buang kosong begini, ada dia yang buat begini ni, jangan nampak. Buat darab 700. Di sini dia buang 2, di sini pun dia buang, di sini dia buang semua. Tak boleh salah. Ini tak boleh buat begini. Tidak boleh sesuka hati kita buang kosong. Bila kita buang kosong ni, dia mesti ada kawan. Okey? Syarat untuk buang kosong ni, dia mesti ada kawan dia, ada partner dia. Dan bila kita buang kosong, yang boleh dibuang atas dengan nombor bawah, dengan bersilang saja. Okey, contoh soalan dia, cikgu buat satu soalan lain. Contoh soalan dia adalah 10 per 100 darab 70 contoh. Okey, kau tidak boleh buang kosong. Begini ya, kosong di sini, kosong di sini. Salah tak boleh. Okey. Dia tiada istilah kita buang kosong dalam keadaan dia bersebelahan. Dia bersilang saja. Bersilang dengan atas bawah. Yang boleh bila kita buang kosong hanya, yang boleh kita buang kosong sini dengan sini. Dengan bawah ni dengan sebelah sana. Itu boleh. Faham? Okey. Ini kena tahu untuk kaedah buang sifar ni tidak boleh sesuka hati. Kalau kau hantam sejak, dia akan jadi salah. Tidak boleh buang semua juga sebenarnya. Okey. So, barulah kita jawab. Kita ambil yang paling senang lah kalau cikgu suka terus kecilkan nombor tu. So, mana-mana pun jawapan. So, darab saja 53. Okey, 53 darab dengan 53 darab dengan 70. Kalau darab dengan 70 dia jadi beginilah. Okey. Ataupun kau boleh buat juga 530 darab dengan 7. Biasa kalau darab 7 begini, cikgu asingkan kosong tu di bawah 3. Supaya kosong di belakang 3 tu, terus kita kasih turun ya. Okey. Biasa kalau macam gini, ini cikgu terus kasih turun saya di kosong ya terus. Tinggal 7 darab 3, 21. Okey. 7 darab 5, 35 tambah 2 sama dengan 37. Ini pun sama. Kosong dia terus kasih turun. Boleh 7 darab 3, 21. 7 darab 5, 35 tambah 2, 37. So, jawapannya adalah 3.710. Boleh? Boleh faham ni? Okey, soalan dia tadi. Dia tanya tentang 530% daripada 700. Ingat sekali lagi, perkataan daripada bermaksud operasi darab. Okey, tukar dulu 530% tu ke dalam nombor pecahan, barulah darab dengan 700. Kalau kau tidak faham buang kosong ni, jangan buat darab seperti biasa. 530 darab dulu 700, dapat jawapan baru bahagi 100. Pun boleh juga. Tetap kau akan dapat jawapannya 3.700. Boleh-boleh? Alright. Okey, ada soalan lain? Okey, kita pergi soalan seterusnya. Ini soalan dia senang sikit. Okey. Sebelum tu siapa yang mau salin? Salin dulu. Cukup bagi masa 1 minit untuk salin. Siapa mau salin? Salin dulu.
Tu jawapan kau tarik 371 tu Fila. So kau buang kosong semua. Sebetulnya jawapannya 3710. Okay, hati-hati ya next time. Yang cikgu heran soalan tadi tu macam mana kamu boleh dapat 10 semua. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita pergi soalan seterusnya. Oke, ini senang saja. 3270 tambah dengan 487 darab dengan 20. Oke, cukup beri masa 1 minit 30 saat untuk jawab. Semua cuba, cikgu tidak mau kau tidak cuba. Cuba saja. Betul salah itu perkara kedua. Ingat dalam belajar matematik ini perkara paling penting adalah kau punya proses untuk kau dapatkan jawapan tu. Maksudnya proses kau berfikir tu lagi penting daripada jawapan dia. Biarpun jawapan salah, proses kau berfikir tu sangat membantu sebenarnya. Okey, Fazrul dapat 7,440 yang lain. Cikgu nampak yang tulis kehadiran di grup kelas punya ramai. Sampai 23 orang sudah tulis. Tapi yang ikut kelas hari ini baru berapa orang ni? 17 tolak cikgu 3, 14. Tolak ada anak buah cikgu juga, 14. 13 orang. Yang lain tu tak tahu di mana. Tidak ikut pun kelas. Tapi tulis kehadiran, hadir. Kau menipu, kau bukan tipu cikgu. Kau tipu diri kau sendiri. Okey, si Iqbal pun dapat 7,440. Yang lain? Okey, Syakur dapat 75,000. Okey, ada 2 jawapan yang berlainan. Yang lain? Okey, 30 saat. Okey. Azmi dapat 75,000. Okey, Faiz pun dapat 75,000. Ada 2 jawapan yang berlainan, so cikgu nampak sini. Okey. Yang lain? 10 saat. Okey, dapat. Bila pun dapat 7,500. Hani dapat berapa ni? Okey, kita tengok soalan dia. Okey, ada yang tak tahu ke macam mana kira ni? Okey, soalan cikgu. Mana yang kena buat dulu? Darab ke? Tambah ke darab? Jawab di chat sana atau boleh buka mic. Okey, siapa yang cakap kena buat tambah dulu? Angkat tangan. Tekan butang raise hand tu. Syakur cakap tambah dulu. Okey. Siapa lagi yang cakap tambah dulu? Ada 2 orang. Kenapa pakai toksik tu? Okey, Fazrul pun cakap tambah dulu. Lagi yang lain? Okey, siapa yang cakap darab dulu? Boleh tekan butang. Okey, Fila cakap darab dulu. Angkat tangan ya. Okey, Hakimi pun cakap darab dulu. Yang lain? Siapa yang tak tahu? Senang cerita. Ada yang tak tahu ke macam mana menjawab soalan ni? Menambah dan mendarab pun tak tahu lagi. Confuse macam mau buat bulu. Ada yang tak tahu langsung? Okey, cikgu mau tanya. Okey, kau tekan butang lesen. Cikgu mau tengok. Siapa yang buat tambah dulu angkat tangan? Fazrul buat tambah. 2 orang.
Oke, Vila yang. Siapa lagi? Zamil, Syakur buat tambah dulu. Zul pun buat tambah dulu. Lagi yang lain? Oke. Ah, siapa yang buat tambah dulu salah? Ha? Matematik jawapan kau salah. Oke, saya ulang balik. Ini hukum dalam matematik. Apabila operasi tambah bergabung dengan operasi darab, mesti buat operasi darab dulu. Sekalipun operasi darab tu berada di belakang sekali dia punya turutan nombor soalan. Melainkan ada kurungan. Macam soalan ni kalau tambah tu dia kurung dua-dua nombor tu, kena buat tambah dulu baru darab. Tapi kalau tiada kurungan macam tu, kena selesaikan darab terlebih dahulu baru tambah. Sama juga. Kalau operasi tambah bergabung dengan operasi bahagi, pun kena buat operasi bahagi dulu. Barulah kau tambah. Begitu juga situasinya kalau tambah bergabung dengan operasi bahagi. Ataupun tolak bergabung dengan operasi darab. Kena buat darab terlebih dahulu. Baru buat tolak. Kalau darab bergabung dengan operasi bahagi pun, kalau operasi tolak bergabung dengan operasi bahagi pun, kena buat bahagi dulu, barulah barulah kau tolak. Boleh faham kan ni? Ini asas. Ini cikgu rasa cikgu pernah ajar di kelas ni. Oke. So, cikgu ulang balik. Kalau ada soalan contohnya, cikgu bagi beberapa contoh soalan, supaya kau nampak apa perbezaan apa yang cikgu maksudkan. Oke. Pertama sekali, kalau contoh ada soalan tambah 1 tambah 2 darab 3. Oke. Ataupun 1 tambah 2 bahagi 2. Oke. Ataupun soalan dia 5 tolak 2 darab 3. Ataupun 5 tolak 2 bahagi 3. Tak boleh bahagi 3. Bahagi 2. Oke. So, bila jumpa soalan begini, macam saya beritahu tadi hukum dia. Bila jumpa soalan begini, oke, 1 tambah 2 darab 3, kena buat ini darab terlebih dahulu. Ini pun sama, kena buat bahagi terlebih dahulu. Ini pun sama, kena buat darab. Ini pun sama, kena buat bahagi dulu. Melainkan situasinya, oke, ini kena kurung. Ini ada kurungan begini soalan dia. Ini kena buat tambah dulu baru darab. Ini kena kurung. Kena buat tambah dulu. Ini kena buat tolak dulu. Ini kena buat tolak dulu. Faham? Boleh? Okey, ini dapat 13,003. Okey? Boleh? So, ingat itu dia punya hukum. Ini hukum dalam matematik. Kau akan pakai hukum ni sehingga kau sekolah menengah sampai ke sekolah ke universiti sampai kau tua bangka nanti sama aja. Hukum ni daripada zaman cikgu belajar matematik dulu tidak pernah berubah. Boleh? Sekali lagi cikgu ulang. Apabila operasi tambah dia bergabung dengan operasi darab, kena buat darab dulu. Sama juga kalau dia bergabung dengan operasi bahagi, kena buat bahagi dulu. Operasi tolak pun sama. Boleh? So, soalan ni kena buat, kita kena selesaikan dia punya operasi darab terlebih dahulu. Jadi 487 darab dengan 20 terlebih dahulu. Boleh asingkan kosong tu. So, kosong terus turun. Gunakan jadual sifir. 2 darab 7 sama dengan 14. Naik 1. 2 darab 8, 16 tambah 1. 17 naik 1. 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. Okey. Selepas itu barulah tambahkan. Tambah dengan 32,063. Okey. Kita tambah. So, 3. 6 tambah 4. Sifar. Naik 1. Okey. 10. Naik 1. 9 tambah 1. 10. 3. 13. Okey. So, jawapannya adalah 13,003. Boleh? Boleh juga kau asingkannya. Kadang-kadang ada murid dia tidak biasa yang terus dia tambah di bawah. Dia asingkan nombor tu. Dia buat anak panah begini. Dia tulis balik nombor tu. 974 sifar. Baru dia tambahkan. 3263 pun boleh juga, tiada masalah. Alright. Jelas? Okay, siapa yang faham ni? Type B cacat ataupun angkat tangan.
Boleh faham kan ni? Okey. Ingatlah, ini hukum ni. Okey, hukum ni sangat-sangat asas, sangat-sangat penting. Ramai murid dia bila jumpa soalan begini memang dia tambah dulu. Majority juga nampak dia orang tambah. Baru dia orang darab. Salah. Walaupun jawapannya kau akan dapat jawapan kau betul, tapi hukum tu kau sudah langgar hukum jadi otomatik salah. Okey. Boleh? Okey, tulis dulu. Coba mau tulis dulu. Ya sudah? Ya, kalau sudah kita pergi soalan seterusnya. Okey, 1 minit. 30 saat. Cuba jawab soalan tu. Dalam kurungan RM95 darab 8 tolak dalam kurungan 85 sen darab dengan 7. Siapa yang dapat jawapan type di chat sana. Okey. Bila dapat RM RM165. Hakimi dapat RM165. Okey, yang lain? Syakur 7.545. Ada dua jawapan berbeza sudah. Nampak? Hani 754.005. Fazrul 13.000. Banyak jawapan, banyak bersih jawapan saya juga nampak ni. Hani RM754 5 sen. Syakur RM754 50 sen. Fazrul 1.355. Faiz 165. Nadia 4.725. Siapa yang tulis jawapan tiada RM tu otomatik salah. Sebab ini soalan melibatkan wang. Jadi mesti ada unit. Siapa yang tulis RM kecil pun Faiz,
RM kena tulis RM mesti huruf besar dua-dua. Okey, kita cek. Okey, siapa yang tak tahu macam mana mau buat ni? Adakah yang tidak tahu macam mana mau kira soalan ni? Alright. Okey, semua tengok paparan di skrin. Kita akan tunjukkan macam mana untuk kira soalan ni. Okey, RM95 darab dengan 8. Tolak 85 sen darab dengan 7. So, macam mana? Kau kena kira yang dalam kurungan terlebih dahulu. Mesti selesaikan. Bila jumpa soalan yang melibatkan begini, ada kurungan. Wajib selesaikan yang dalam kurungan terlebih dahulu. Okey, kita buat yang satu dulu. RM85. Kita darab yang RM95 darab dengan 8 dulu. Okey, senang buat bentuk lazim sahaja ni. Darab 8. 8 darab 5 sama dengan 40. Okey, 9 darab 8, 72. Tambah 4 sama dengan 76. Okey, selepas tu baru kira yang 85 sen darab dengan 7. 85 sen darab dengan 7. 7 darab 5, 35. 7 darab 8 sama dengan 50. 6 campur 3 sama dengan 59. Ini berapa jawapannya? Sebab ini sen lah. Sen maksudnya dia ada 2.0 daripada belakang. Jadi jawapannya akan jadi RM5. Ini dia akan jadi gini lah. 595 sen. 595 sen ini bersamaan dengan berapa? RM RM5.95. Boleh? Barulah kau boleh tolak. Kau dapat dua jawapannya, barulah kau boleh tolak. So, tolak. RM 760. 760 tolak dengan RM5.95. Ini kena hati-hati ya. Okey, tak boleh. Kecil betul kalau tidak nampak nanti. Okey. So, kita buat di sebelah. RM 760 tolak RM RM5.95. So, apa yang kena buat? Bila jumpa keadaan begini, kena tambahkan dengan kosong. Tambahkan kosong di atas ni. Ada murid dia terus tolak. Dia terus tolak, dia terus tulis. Ada yang begini dia tidak tambah kosong, dia terus tulis sini 95. Ini salah. Dia terus tulis. Dia tidak letak kosong di atas, dia terus tulis 95 di bawah. Ramai itu yang buat begitu. Jangan nampak. Okey, itu salah. So, kena tambahkan kosong, barulah kau boleh tolak. So, tidak boleh. 0 tolak 5 tidak boleh. Mau pinjam dari sebelah tidak boleh pun. Pinjam dari sebelahnya pun tidak boleh. Jadi, pinjam daripada 6. 6 ni tinggal 5. Okey, ini jadi 10. 10 ni pun kita pinjam jadi 9. Ini pun jadi 10. Ini jadi 9. Okey, yang last kali ini jadi 10. Barulah tu boleh tolak. 10 tolak 5 sama dengan 5. 0. 9 tolak 5 sama dengan 457. So, jawapannya RM RM754.5. Bukan 50 sen. So, siapa yang betul? 754. Jawapan Pak Azul salah. 765. Jawapan Nadia pun salah. Kimi pun salah. Hani yang betul. Satu orang saja yang betul. Jawapan Syakur sikit lagi. Syakur kau jawab 754.50 sen. 5 sen lah. Okey. Yang lain okey? Boleh faham kan ni? Okey. Ingat kena hati-hati ya. Ini yang cikgu tahu ni yang masa menolak ni ramai yang salah susun ni.
Itu yang jadi begitu tuh. Nah, terus dia, itu yang Fazrul dapat 95 sen tuh sebab dia terus letak di bawah nomor 95 sen tuh. Sedangkan di atasnya tidak ada nomor. Tidak boleh ya tolak begitu. Sen tuh kena ada kawan dia baru boleh tolak. Oke, salin dulu. Oke, salin dulu. Kenapa nih? Coba mau salin, salin dulu. Mesti selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu baru buat operasi itu. Ini jawaban akhirnya Rp754 5 sen. Oke, sudah? Boleh? Oke, kalau sudah kita pikir soalan yang terakhir. Oke, kita pikir soalan yang terakhir. Oke, coba ke masa 1 menit. 30 saat untuk jawab soalan tuh. 6 tolak 0,83 tambah dengan 4,193. Dapat? Oke, Villa dapat 11.023. 11.023. 11,023 yang lain. Fazrul dapat 9,363. Yang lain 30 saat.
Ini dapat 11,363. Ada 3 jawapan berlainan sudah. Siapa yang pakai nama Nadia tu? 5,023. Faiz 9,363. Faiz sama dengan Fazrul jawapan. Okey. Kita tengok jawapan dia. Kita tengok jawapan dia yang betul. Kita semak sama-sama. Okey. Bila jawapan soalan begini, sebab tiada kurungan, so kena selesaikan daripada hadapan dulu seperti biasa. Kena selesaikan daripada depan dulu. 6 tolak 0,83. So kena hati-hati ya. Bila tulis kena ikut dia punya rumah masing-masing. So 6 ni nombor bulat. 6 tolak 0,83. Ini yang kena hati-hati ni. So ada yang murid dia buat begini siap terus. Terus dia tulis sini 3 dengan 8. Ini yang jadi salah tu. Okey. So apa yang kena buat? Terlebih dahulu kena tambahkan kosong di atas tu. Okey, kau kena tambahkan kosong terlebih dahulu. Barulah kau boleh tolak. Okey. So tidak boleh 0 tolak 3 tak boleh. Mau pinjam daripada sebelahnya pun tidak boleh. So apa yang kau perlu buat? Pinjam daripada 6 tinggal 5. Okey, sini jadi 10. Pinjam jadi 9. Sini jadi 10. Jadi 10 tolak 3 sama dengan 7. 9 tolak 8, 1. Turunkan titik. 5 tolak 0, 5. Dapat jawapan. Barulah tambahkan. Yang ramai yang murid salah ni di bahagian tolak tu. 193. Kalau ini dalam kes begini, ini tidak ada masalah. Kalau kau tidak tambah kosong di sini pun tidak ada masalah. So dia tidak efek apa-apa pun. Tapi tambahkanlah supaya kau nampak nombor tu lebih kemas. So 0 tambah 3. 3, 7 tambah 9 sama dengan 16 naik 1. 1 tambah 1 tambah 1. 3. 5 tambah 4 sama dengan 9. So jawapannya adalah 9,363. Jawapan siapa yang betul? Faiz betul, Fazrul betul. Yang pakai nama Nadia salah, Hani pun salah. Okey. Bila salah. Okey. Okey, Tahniah yang betul. Okey, yang salah ni kenapa salah? Macam mana boleh dapat jawapan salah 11 perpuluhan lebih tu? Hani? Fila? Macam mana dapat sampai 11 lebih tu? Okey. Boleh faham ni? Oh, tak tambah kosong. Okey, Fila. Tak tambah kosong. Yang lain? Okey, salin dulu. Kena tambahkan kosong . So, kau tidak boleh tolak 6 tolak 0,83 tu kalau kau tidak tambahkan kosong di belakang. Macam mana kau mau tolak? Semua nampak jelaskah yang cikgu tulis? Jelas juga di paparan skrin kamu? Okey, tulis dulu . Okey, sudah? Okey, Fila sudah. Kuis apa kau maksudkan, Fazrul? Yang lain dapat?
Oke. Alright. Oke, kalau sudah, nah kita buat quiz sekejap lah. Oke, semua. Jadi kita akan buat quiz untuk Sokratif. Saya akan bagi satu soalan. Ya. Ada berapa orang di sini? Kita buat quiz online sekejap. Lama saja kita rasa kau tidak masuk jawab soalan Sokratif ni. Oke, boleh? Oke, kalau sudah. Oke, kalau sudah cikgu mau kau masuk link yang cikgu bagi di chat. Lepas tu masukkan nama room. Nah, nama room ni kena tulis huruf besar betul-betul. Tekan link tu, lepas tu dia akan masuk ke page tu. Masukkan nama room tu. Nama room SAHIBE, Sahibe, nama bapak cikgu tu. Huruf besar. Okey. Selepas masukkan nama room, join, lepas tu tulis nama kamu. Tulis nama betul, baru enter. Kamu akan terus nampak soalan tu nanti. Hani masuk sudah. Fazrul ada sudah. Ilhan ada. Okey, dapat. Terus jawab. Ada lebih kurang. Soalan ni soalan-soalan asas saja. Tidak ada terlampau susah. Ada 25 soalan saja. Baca soalan betul-betul. Dia ada 3 jenis soalan. Soalan ABC ada. True or false. Betul atau salah soalan tu. Sama ada jawapan yang dibagi betul atau salah. Yang kedua. Yang ketiga, kau kena tulis jawapannya. Baru 4 orang masuk. Yang lain masuk. Tekan link yang cikgu post di chat tu. Selepas tu masukkan nama room dia. SAHIBE. Huruf besar. Lepas tu join. Baru masukkan nama kamu. Nama betul kamu. Barulah kau boleh nampak soalan tu. Sepatutnya sekarang baru ada 6 orang dalam sana. Sepatutnya ada tolak cikgu 10 orang. Ada 4 orang lagi belum masuk. Sekali lagi yang belum masuk ada. Ya. Kenapa tu? Cikgu dah dapat masuk, cikgu. Dah dapat masuk? Maksud? Yang lain kawan kau tengah masuk tu? Saya dah join. Tekan link tu balik. Ada link cikgu post sana tu. Di chat tu. Okay. Kau kena tekan link tu dulu. Lepas tu kau akan masuk. Bila kau tekan link tu nanti, kau akan pergi ke sini tu. Dia akan keluar paparan begini. Student login dia tengok. Sudah masuk sana baru kau kena tulis nama room yang betul. SAHIBE. Kalau kau tidak tulis nama room ni, nama room dia lain, kau tidak akan masuk tu. Tengok kan kau jumpa soalan tu. Masuk nama room yang betul.
Tekan join. Lepas tu barulah dia akan minta kau punya nama. Masuk nama room. Lepas tu dia akan minta kau punya nama. Enter your name. Selepas kau enter kau punya nama, barulah kau boleh nampak soalan tu. Macam nampak ni ada berapa orang kawan kau dapat masuk ni? Ada 6 orang dapat masuk. Fazrul, Fila, Hani, Faiz, Ilhan dengan Muzammil. Aidil baru masuk. Siapa lagi yang dah dapat? Tengok arahan di chat tu. Tekan link biru tu. Lepas tu masukkan nama room. Join. Baru masukkan nama kamu. Ada 3 orang lagi belum masuk ni. So, sini ada 13 orang semua. Tolak cikgu. 3. Maksudnya sepatutnya ada 10 orang di sana. Ini baru 7 orang ni. Cikgu, apa nama cikgu? Tengok di chat sana. SAHIBE. Apa? Tengok di chat di sana. Ada di chat 3 post. Nama room tu kena masukkan nama yang betul. SAHIBE. Siapa lagi yang tak dapat masuk? Syakur juga tak nampak Syakur. Okay, Adil 4% setakat ni dia punya markah. Fazrul 24%. Hani 20%. Faiz 4%. Ilhan 16%. Muzammil 36%. Dah dapat? Macam mana kamu tidak dapat? Kenapa tidak dapat tu Iqbal? So, kawan-kawan yang lain dah dapat masuk. Kemungkinan besar line kamu kali. Untuk Sokratif ni dia tidak perlu internet yang laju. Sebenarnya dia sangat ringan saja. Baru 7 orang juga nampak. Ini saya 7 orang. Yang lain tu tidak dapat. Dah dapat tengok soalan. Dah dapat masuk, dah dapat tengok soalan. Okey, cukup bagi masa sampai 11.20 saja. Siap tak siap? Cikgu akan tamatkan. Dan kau akan sambung nanti jawab soalan tu. Okey. Sehingga cikgu akan buka soalan tu sampai sehingga jam 12 nanti. So kau boleh teruskan jawab nanti ya. Cikgu akan tamatkan kelas pada pukul 11.20. Tapi kau boleh terus sambung jawab sampai jam 12 tengah hari nanti. Nanti kamu coba balik yang tidak dapat. Kamu coba balik nanti. Sekali lagi tengok link tu. Masukkan link tu. Masuk nama room. Kalau kau tidak masuk nama room yang betul. Nama bilik yang betul. Kau tidak akan dapat nampak soalan tu. Kena masukkan nama link yang betul. Tekan link tu. Sokratif student. Kalau kau type di Google pun kau akan dapat nampak tu. Dia akan minta nama room. Nama room tu kau kena betul. SAHIBE. Baru kau join. Baru kau boleh masukkan nama kamu. Baru kau masukkan. Baru kau boleh enter dan kau akan nampak soalan.
Atau Nazmi baru masuk. Maksudnya Iqbal yang belum masuk. Jangan nampak Iqbal. Satu lagi siapa lagi belum masuk? Ada dalam sini nih. Syakur terkeluar sudah juga nampak. Ada 2 orang lagi belum dapat nih masuk. Saya Datul dapat masuk kah saya Datul? Saya Datul juga nampak nama kah? Saya Datul pun tiada. Oke. So, teruskan jawab. Oke, stop dulu sekejap. Sebelum cikgu mau tutup kelas dulu hari ini. Alright. Nanti kau sambung, cikgu akan buka tuh Sokratif tuh sehingga jam 12 tengah hari nanti. Oke, so kau boleh teruskan jawab nanti selepas ini. Oke, sebelum itu kita buat rumusan dulu. Oke, kelas apa yang kita belajar hari ini? Boleh type di chat sana, boleh buka mic, boleh. Apa yang kita belajar hari ini? Oke, Vila cakap buat CV, lepas tu bahagi darab. Oke, perpuluhan. Oke, wang. Oke, good. Yang lain? Jawab link, bukan jawab link lah tu Nadia. Apa tu Azri, bukan jawab link tu. Tu Sokratif sama dia. Oke. So, teruskan jawab selepas ini. Sebelum tu buka kamera dulu, cikgu ambil gambar untuk bukti. Buka kamera dulu, ambil gambar. Oke, pandang kamera. Oke, ready. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi buka kamera. Siapa yang buka kamera, buka kamera. Oke, ready. 1, 2, 3. Alright, oke. So, tahniah untuk yang dapat ikut kelas pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, siapkan soalan Sokratif itu cikgu buka sampai jam 12. Selepas itu buat ulang kaji. Bermula minggu hadapan, minggu ini siapkan dulu projek yang kau perlu siapkan. Kalau siap, hantar personal dengan cikgu. So, cikgu akhiri kelas pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.